Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, baik. InsyaAllah kita mulakan kelas macam biasa dengan bacaan doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. رب اشرح لي صدري Amin. ويسر لي أمري واحلل عقدة من Amin. لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب Amin. زدنا علما والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. InsyaAllah sama-sama kita buka dengan ummul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. يا رب العالمين آمين. Okey, baik, insyaAllah hari ini kita teruskan lagi, insyaAllah sesi yang keempat hari ini. Kita akan sambung bacaan pelajaran pada modul dulu, kemudian kita akan praktikal lah macam biasa. Hari tu kita berhenti pada idgham bila gunnah, betul tak? Tak silap. Idgham bila gunnah, betul? Ada yang tanda tak? Kita dah masuk idgham ma'al gunnah. Rasa belum lagi ni. Ke semua tak ingat? Kita habis idgham bila gunnah hari tu. Ya, idgham bila gunnah. Okey, baik. Okey, insya-Allah kita sambung, kita teruskan lagi pada tajuk yang baru iaitu idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah adalah berlawanan dengan idgham bila gunnah lah yang kita belajar minggu lepas, iaitu kita masukkan idgham, memasukkan. Okey, bi iaitu dengan, kemudian gunnah iaitu dengung. Itu dari segi bahasa dia lah. Kemudian macam mana kita nak tahu itu adalah idgham bi gunnah ataupun kita panggil satu lagi idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Okey. Ma'al gunnah. Ma'a tu ma'a. Okey, ma'a gunnah. Okey, iaitu bila mana nun mati bertemu dengan nun mati ataupun tanwin. Sebab di bawah tajuk nun mati dan juga tanwin. Jadi apa-apa pun memang dia kena bertemulah antara nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf idgham ma'al gunnah. Jadi apa huruf idgham ma'al gunnah? Kita ada 4 sahaja. Okay, kita ada 4 huruf saja, iaitu huruf ya, waw, mim dan juga nun. Ataupun ya, nun, mim ataupun dan juga waw. Ada 4 sahaja. Okay, jadi bila mana nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf ini, maka cara bacanya adalah kena idgham, iaitu memasukkan huruf kemudian dengan dengung, disertakan dengan bunyi dengung. Jadi kita masuk kemudian bunyi dengung. Okey, tengok terus kepada contoh. Okey, contoh dekat sini adalah ayyusala, iaitu nun mati bertemu dengan huruf ya, salah satu daripada huruf idgham ma'al gunnah lah. Okey, jadi perlu kita idghamkan. Idghamkan maksudnya masuk ke dalam ya. Ayyusala. Pastikan cukup 2 harakat. Kadar dengung dia lah. Okey, dekat sini hati-hatilah jangan bunyi an yusala. Kalau bunyi an yusala bermaksud di situ ada izhar.
Sebab ada pelajar yang baca macam tu lah. Dia susah sikit nak ubah, mungkin sebelum ni dah biasa baca macam tu. Cumanya nak bagi tahu dekat sini terus masuk ke dalam ya. Ayyusala. Okey. Okey, kemudian contoh yang kedua pun sama juga, nun mati bertemu dengan waw pula. Yang tadi ya, kemudian yang ini bertemu dengan wa. Miwaq. Okey, pastikan sama juga. Dua harakat. Okey. Contoh yang seterusnya adalah contoh bagi tanwin. Okey, tapi cumanya dekat sini kalau dalam modul ni nampak macam selari kan, Tapi sebenarnya kalau semak cek balik dalam Quran, boleh cek lah. Dia sebenarnya tak selari ni. Hisaban yasira. Sebab apa? Sebab nanti kita boleh juga nak tahu tempat tu dengung atau tak berdasarkan tanda. Kalau macam ni, tanda dia tidak selari. Selepasnya huruf selain daripada lam dan ra, kita kena dengung. Itu formula asas lah. Cumanya kalau kita belajar tajwid, dekat sini namanya idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah, iaitu tanwin. Asalnya di sini tanwin yang tak selari. Sebab kalau tanwin selari ni, dia guna untuk izhar yang kita belajar awal hari tu. Izhar halki. Kalau izhar halki, tanwinnya mesti selari macam ni. Hisaba. Kalau tak, kalau selain daripada izhar, dia mesti tak selari. Dia mesti tak selari. Hisaban yasira. Okay, masuk juga, sama juga. Kaedah dia sama, masuk dalam ya, dua harakat. Cuma yang ni versi tanwin, dua tanwin bertemu dengan ya. Okey, kemudian kita ada juga contoh nun mati bertemu dengan mim, sama juga. Kita masuk dalam huruf mim dengan dua harakat. Mim maqam. Okey. Okey, ini pun samalah. Nun mati bertemu dengan nun. Lan nudkhilaha. Lan, pastikan dua harakat. Lan nudkhilaha. Macam mana kita nak tahu kita dengung ke tak? Kita boleh picit hidung lah. Kalau kita baca tu lan nadkhulaha. Okey, cuba picit hidung. Lan, kita tak boleh sebut dah. Bermaksud bacaan kita yang asal tadi adalah bacaan yang ada dengung. Bacaan yang ada dengung. Sebab apa? Sebab dengung tu adalah suara dekat hidung, yang keluar dekat hidung. Okey. Jadi itu saja untuk idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah, iaitu nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ya, waw ataupun min ataupun nun. Okey. Ada Ustaz, saya tanya sikit. Boleh, silakan. Yang nombor tu, yang mim bertemu nun bertemu mim tu kan? Okey, ni. Yang dia sama panjang kan dengan wajiburunnah tu? Ya, dia sama. Dia sama ada panjang. Dua lah. Sama ada dekat sini kita boleh panggil dia idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah, ataupun pada mim saja ni wajibul gunnah. Cuma poin yang penting kat sini, dua-dua kena gunnah. Macam tu. Dia ada dua lah, kita boleh bagi tahu dekat sini ada hukum idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah. Okey. Dua harakat juga. Okey, jelas? Ada lagi soalan ataupun yang kurang jelas sebelum kita teruskan? Okey, insya-Allah tak ada. Kalau ada nanti terus boleh tanya je. Okey, kemudian kita akan masuk ke tajuk seterusnya yang keempat. Oh ya, kita ada satu lagi. Sebelum kita masuk ke empat, kita ada yang namanya adalah izhar mutlaq. Okey, izhar mutlaq ni untuk ringkaskan dan untuk mudah faham je. Izhar mutlaq ni adalah huruf yang sama dengan idgham ma'al gunnah tadi, iaitu ya, waw, mim ataupun nun. Cumanya dia bertemu di dalam satu kalimah. Dia bertemu di dalam satu kalimah. Bila dia bertemu dalam satu kalimah, dia terus jadi hukumnya izhar mutlaq. Izhar mutlaq. Apa maksud izhar? Izhar yang kita belajar sebelum ni sama jugalah. Izhar maksudnya kena baca jelas. Okey. Baca jelas. Okey, kita tengok contoh dia. Okey, kita tengok contoh dia. Kalau yang sebelum ni, yang tadi kita belajar idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah, nun mati ataupun tanwin bertemu dengan
huruf ya, waw ataupun mim ataupun nun. Okey, tapi dekat sini sama juga kan. Nun mati bertemu dengan ya. Sepatutnya kalau kita belajar tadi namanya idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah. Cumanya beza antara izhar mutlak dengan idgham ma'al gunnah tadi adalah perkataan. Kalau izhar mutlak, nun mati dengan ya di dalam satu perkataan, di dalam satu kalimah. Okey, kalau idgham ma'al gunnah tadi, bertemunya nun mati dengan huruf ya contohnya tadi. Okey, dalam dua kalimah ataupun dua perkataan. Kita tengok tadilah sekejap. Okey, contoh ada tak yang ya tadi? Ni. Ayyusala. Perkataan yang pertama, perkataan an tu perkataan yang pertama. Kemudian yusala perkataan yang kedua. Jadi beza dia idgham ma'al gunnah bertemu dalam dua perkataan. Yang ini bertemu dalam satu perkataan, satu kalimah yang sama. Jadi bacaan dia izhar. Bacaan dia izhar. Izhar maksudnya jelaslah. Jadi kita baca ad-dunya. Kita tak akan baca dengung. Kita tak akan baca ad-dunya. Ataupun kita tak baca idgham masuk dalam ya. Ad-dunya tak baca. Dan dekat sini pun dah dibantu sebenarnya dengan kita panggil tanda mati dekat sini. Bila ada tanda mati dekat sini, maka dia bukan idgham ma'al gunnah lah. Kalau kita nak belajar dari segi tanda baca ataupun baris. Sebab kalau idgham ma'al gunnah, kalau perasan, nun yang kosong. Nun yang kosong. Kalau izhar, bacaan izhar, nun dia mesti akan ada tanda mati. Itu tanda lah kalau kita nak belajar dari segi tanda. Cuma dari segi namanya adalah izhar mutlak. Okey. Pun sama juga dekat sini. Dalam Quran ada beberapa perkataan je lah. Macam contoh dekat sini. Ad-dunya, bunya, sinwa, qinwan. Ini semua perkataan-perkataan kalimah yang izhar mutlak. Izhar mutlak. Bukan izhar halki. Okey. Jadi itu je beza dia dengan idgham ma'al gunnah tadi. Cuma takut keliru lah. Jadi ada 4 perkataan saja yang izhar mutlak di dalam Al-Quran insyaAllah. Okey. Kita terus lagi ke dalam iqlab. Okey, iqlab. Okey, apa maksud iqlab? Iaitu membalikkan atau menggantikan. Kalau kita selalu baca dalam doa tu, kan? Ya muqallibal qulub, sabit qulubana tu kan. Saya tanya sikit ya. Silakan. Yang mana? Okey, macam idgham bila guna dengan bi guna ni dua perkataan kan. Okey. Yang izhar mutlak ni satu perkataan. Tapi kalau kita tak tahu bahasa Arab ni, ada tak pengenalan lain selain daripada yang tanda mati yang bulat daripada nun tu? Ada tak yang lain daripada itu? Yang menunjukkan dia tu izhar mutlak dengan idgham tadi. Okey, kalau macam tu ingat je sebab izhar mutlak ni ada 4 tu je. Ad-dunya, bunyan, sinwan, qinwan. Yang lain tak ada. Macam tu. Selain daripada tanda mati itulah. Selain daripada tanda nun yang ada tanda mati. Sebab dia tak banyak, ada 4 tu je. Ini memang 4 saja dalam Quran ataupun dia ada lagi dia dah ulang-ulang? Dia bukan ada maksudnya ad-dunya tu satu je. Dia ada banyak, ad-dunya banyak. Cumanya ada berulang-ulang. Ada berulang, betul. Ada berulang. Dia bukan 4 je, maksudnya 4 perkataan tu. Ad-dunya, bunyan, sinwan, qinwan. Cuma dia akan berulang lah. Okey, kita terus yang iqlab tadi. Iqlab bermaksud membalikkan ataupun menggantikan. Apa yang nak ganti tu maksudnya bunyi nun, sebab dia di bawah hukum nun mati kan. Nun tu kita tukar dia kepada bunyi mim. Kepada bunyi mim dekat sini. Menukarkan bunyi nun mati menjadi huruf mim mati. Okey, serta dengunglah. Dengung 2 harakat. Cumanya dekat sini ada perbincangan lah ataupun pendapat, 2 pendapat bahawa kita dengung tu macam mana caranya. Cara yang pertama, kita dengung dengan ada sedikit regangan antara bibir atas dan bibir bawah. Contoh kalau kita nak baca pada ayat contoh yang pertama ni, la yunbadanna. Okey,
dia ada sedikit regangan. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, la yumbazanna. Itu memang tutup terus. Bibir atas dan bibir bawah. La yumbazanna. Kalau yang pertama tadi ada sedikit regangan. La yumbazanna. Okey, bolehlah pilih mana-mana sebab dua-dua ni pendapat ulama juga. Cumanya saya kalau secara peribadi saya pilih pendapat yang bibir atas dan juga bibir bawah dirapatkan. La yumbazanna. Macam tu. Okey, yang penting kita belajarlah. Yang penting kita belajar. Kita pulang sama ada kita nak adakan ruangan antara bibir atas bibir bawah ataupun kita nak terus rapat. Kalau nak senang, saya cadangkan terus rapat je. Senang. Lagi senang rapat. Cumanya kita rapat tu jangan tekan lah. Jangan tekan macam kita sebut wajibul gunnah huruf mim tu. Mim yang ada sabdu tu kan. Yang tu kita tekan. Kalau yang ni kita hanya sentuhkan bibir atas dan juga bibir bawah. La yumbazanna. Sama juga dengan yang kedua. La nasfa'an bin nasiyah. Okey. Pastikan bibir atas, bibir bawah dia touch lah ataupun adakan regangan. Ikut keselesaan sebelum ni insya-Allah. Okey. Itu untuk iqlab itu saja sebab untuk iqlab ada satu saja huruf iaitu nun mati bertemu dengan ba. Untuk iqlab ni bagi saya mudah je lah sebab dia pun ada tanda khusus untuk iqlab iaitu mim. Okey, mim ni kena pastikan mim ini adalah mim yang ekornya ke bawah. Sebab mim kalau mim ekornya ke tepi, yang ini mim waqaf. Dia mim yang iqlab adalah ekornya ke bawah macam ni. Kalau mim yang macam ni, mim tanda waqaf. Maksudnya kita digalakkan berhentilah pada mim tersebut. Kalau mim yang tanda iqlab, mim ekornya ke bawah. Itu kena bezakan. Sebab takut bila nampak mim je kita nak baca iqlab. Yang tu salah lah sebab mim yang ke tepi tu, ekor ke tepi adalah mim waqaf. Okey. Itu untuk iqlab. Okey, yang terakhir di dalam tajuk ikhfa. Di dalam tajuk nun dan juga tanwin, nun mati dan juga tanwin iaitu kita ada namanya ikhfa. Okey, ikhfa. Kita ada namanya ikhfa. Kemudian hakiki. Okey, ikhfa maksudnya samar, sembunyi. Sembunyi, samar ataupun tidak jelas. Mana-manalah. Okey. Apa maksud samar tu? Apa maksud bunyi samar? Samar dia tu maksudnya dia tak jelas bunyi nun. Kalau macam izhar kan kita baca apa contoh? Contoh izhar. Okey, contoh izhar. Okey, man'a. Itu dah bunyi jelas nun tu, nun mati. Man'a. Okey, tapi ikhfa dia tak bunyi jelas nun tu dan juga tidak idgham. Ikhfa dia antara izhar dan juga idgham. Kalau idgham kita dah masuk terus dalam huruf selepasnya. Kalau izhar kita tak masuk, kita jelaskan bunyi nun tu kan. Tapi ikhfa di antara idgham dan juga izhar. Dia tengah-tengah. Itu ikhfa. Nanti kita tengok pada contoh bacaan tersebut. InsyaAllah nanti boleh lebih faham. Okey, jadi ia berlaku apabila nun mati ataupun tanwin bertemu daripada salah satu 15. Maksudnya selain daripada yang kita belajar tadi, iqlab, idgham ma'al gunnah, bila gunnah, izhar halki, selain daripada huruf tu lah sebab dia banyak huruf. Tak perlu hafal lah. Huruf dia tak perlu nak hafal. Kita tak perlu hafal huruf dia. Sebab selain daripada yang 4 tadi yang atas tu, dia adalah ikhfa lah, ikhfa hakiki. Okey, jadi kita tengok contoh dia. Okey. Ansa. Okey, untuk sebut huruf ikhfa ni adalah kita sebut nun tu ansa, masa dengung tu kita dah ready nak sebut kepada huruf yang berikutnya. Maksudnya lidah kita tu kena ready untuk sebut huruf selepasnya. Contoh kalau sad, makhraj dia dekat mana? Dekat ujung lidah kena gigi bawah kan? Gigi bahagian bawah. Jadi masa kita dengung tu, lidah kita dah ready ke sana. Jadi bunyinya ansa.
Ansa. Dia beza sikit je dengan kita dengung biasa. Contoh kita dengung biasa. Ansa. Ansa. Itu dengung biasa. Kalau dengung yang kita ready nak sebut sa. Ansa. Ada siapa-siapa ni tak? Dapat beza tak bacaan pertama tadi? Ansa dengan ansa. Boleh Ustaz, boleh. InsyaAllah. Boleh beza? Nak Ustaz, tapi nak banyakkan mahraj huruf ni lah pula. Nak readykan lidah. Yang tu kena praktis je, praktis. Bila praktis maksudnya kalau ada gambar tu kan, yang gambar makhraj tu, print, masa kita nak praktis tu kita tengok, betul tak? Kita rasakan lidah tu. Okey, saya bagi contoh yang lagi jelas lah, lagi jelas. Oh, dekat sini tak ada dekat sini tak ada, iaitu nun bertemu dengan huruf fa. Nun bertemu dengan huruf fa. Sekejap kita cari. Kita cari contoh dia. Ada tak nun bertemu dengan huruf fa? Nak bagi jelas sikit perbezaan dia. Nun ataupun tanwin lah. Tanwin pun boleh. Janji dekat situ ikhfa. Cuma dia bertemu dengan ikhfa huruf fa. Kalau ada jumpa boleh share juga. Boleh share. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Kita muka surat berapa? Lupa dah semalam. Kita sekarang ni kan yang tajwid ni. Modul berapa? Muka surat 13. Ni 13. Ayat Al-Quran 13 lah ni. Ayat Quran. Ayat Quran kita sekejap. Tapi kita belum masuk lagi ni. Kita nak habiskan ifak dulu. Belum lagi. Okay. Kita cari contoh saja dulu. Nak cari contoh untuk ikhfa yang bertemu dengan ikhfa huruf fa. Okey, contoh itu pada kita kat sini. Contohnya roll. Ini kita padam. Roll. Ini baris roll roll falamma. Okey, baik. Cuba tengok dekat sini. Tanwin bertemu dengan huruf fa. Okey. Ini samalah ikhfa, cuma kita nak Ustaz nak tunjuk beza kita baca contoh. Bacaan pertama naran falamma. Cuba tengok bibir naran falamma. Okey, itu yang pertama. Bacaan kedua naran falamma. Nampak tak beza? Tengok tak bibir? Ke tak nampak bibir saya ni? Tak nampak Ke saya je yang nampak bibir ni? Nampak tak muka saya? Lagi sekali. Kurang jelas. Tapi kamera saya nampak? Nampak. Okey. Semula ulang balik. Kalau macam tu bibir tak nampak. Tadi ke bawah. Okey, yang pertama naran falamma. Okey, yang kedua naran falamma. Nampak beza? Satu bibir Ustaz nampak gigi, yang kedua tu macam tak nampak gigi lah, bawah kan. Okey. Betul. Yang kedua lebih senyum. Okey, maksudnya nak bagi tahu ikhfa ni adalah masa kita dengung tu kita ready nak masukkan ke dalam, kita ready nak ke huruf yang selepasnya. Okey, makhraj huruf fa dekat mana hari tu kita belajar? Bibir. Bawah kena dekat gigi atas kan? Fa. Yeah. Fa. Okey, sebab itulah saya masa dengung tadi naran. Maksudnya dia pergi ke makhraj huruf fa. Sebab tadi contoh sod mungkin tak berapa jelas lah. Nak bagi faham cara ikhfa tu. Maksudnya dia tak izhar, dia tak idgham, dia tak jelas. Naron kita tak baca naron falamma. Kita tak baca juga naraf falamma.
Kalau naraf falamma itu idgham. Kalau naran falamma itu izhar. Sebab ikhfa adalah antara duanya. Jadi kita kena nak dengung tu ready nak masuk dalam fa, tapi tak masuk lagi. Dia nak masuk. Jadi kita punya dengung tu nak pergi ke makhraj huruf berikutnya. Naran falamma. Itu kena praktis lah. Dia tak adalah salah. Cumanya kita dah belajar tu, kita nak yang lebih tepat lah dari segi hukum tajwidnya. Macam tu. Ataupun yang berikutnya, contoh dekat sini pun boleh juga ni. Samanan qalila. Okey, makhraj huruf qaf dekat mana? Test sikit, ingat tak? Makhraj huruf Belakang sekali, belakang hujung. belakang Makhraj mana? Makhraj hidung ke, lidah ke? Lidah. Lidah Pangkal lidah. Pangkal lidah. Okey, pangkal lidah kena pada Dekat kerongkong. lelangit ke? Lelangit. Belum lelangit lagi, dia anak tekak. Boleh try lah, boleh try sebut ak. Rasa dekat mana? Rasa dekat anak tekak kita. Tekak. Okey, jadi bila mana kita nak sebut, sini pun sama. Dia tak selari ni. Dia ni tak selari ni sepatutnya. Okey. Samanang. Okey, bacaan biasa, dengung biasa. Samanang qalila. Okey, bacaan yang lebih tepat. Samanang qalila. Dia dah pergi ke makhraj qaf. Beza tak? Nampak tak perbezaan yang pertama tadi samanang qalila dengan samanang qalila. Dapat tak perbezaan dia? Dapat. Okey. InsyaAllah. Dia beza dia sikit je sebenarnya. Cumanya kita kena praktis lah nak bagi betul-betul tepat sikit kita punya sebutan tu. Poinnya kita punya dengung tu nak masuk ke ready untuk kita sebut huruf berikutnya. Kalau macam tadi huruf qaf lah berikutnya. Kalau macam ni ta lah. Ta dekat mana? Hujung lidah kena dekat lelangit depan atas kan. Ta at. Jadi anta. Ataupun contoh yang lebih jelas dengarnya iaitu kunta. Kalau kita biasa dengung biasa je kunta. Kalau yang betul sikit kunta. Ready nak masuk ke dalam makhraj ta ni. Tapi dia tak masuk terus. Kalau masuk terus dia dah jadi kutta. Itu dah idgham. Sebab tu nama dia ikhfa, antara idgham dengan izhar. Izhar kunta. Itu dah izhar. Okey, nak bezakan antara bunyi ikhfa, idgham dan juga izhar tadilah. Okey, jadi alhamdulillah kita dah selesai untuk bacaan nun mati dan juga tanwin. Untuk yang berikutnya kita akan masuk lagi lah hukum bacaan mim mati. Mim mati ni lebih kurang je dengan nun mati. Ada 3 je keadaan dia kat sini, insya-Allah. Jadi untuk tajwid secara teori kita berhenti dulu dekat situ. Kita sambung kepada praktikal untuk bacaan lah. Okay, saya share screen Quran sekejap. Okay. Okay. Berubah ke tak? Okay, dah berubah dah. Okay, hari tu kita lastnya pada muka surat. Muka surat 4 ayat 20. 4 ayat 20. Sambung ayat 20 kan? Kita last hari tu ayat 19. Jadi kita sambung ayat yang ke-20 ni. Yakadul barqu. Okay, siapa nak mula dulu? Silakan. Saya boleh. Silakan, boleh. Alhamdulillah. Saya cuba Boleh. Okay. Yakadul barqayah tafiq. Berhenti pun dulu. Berhenti je dulu. Apa dia? Berhenti kat sini? Berhenti je dulu. Tak apa. Yakadul yarquyah
tafa, tafu, Kalau berhenti macam mana bunyi tu? yakadul barqu yakhṭaf. Matikan. Fa ni kena matikan. Okey, cumanya tadi siapa ni? Puan Syarifah. Syarifah. Aisyah. Okey, Puan Syarifah, ka ni pendek tadi baca. Sepatutnya yakadul bar. 2 harakat ni. Ada mat kat situ. Ada mat alif tu. Mungkin tak perasan tu. Okey, sekali lagi. Yakadul barqu yakhṭaf. Okey. Okay. Absarahum Okey. kullama adha'a lahum masyaw fih. Okey, berhenti dulu. Dek. Okay. Wa idza azlama alaihim qamu. Okey, mu ni berapa harakat? Satu je. Dia Dua. sebab apa? Okey, lagi sekali. Wa idza azlama alaihim qamu. Okey. Yang ni berhenti. Terus je tak? Boleh berhenti. Terus je. Walau sya, sambung. Walau sya'allahu la zahaba bima sam'ihim. Okey, ambil balik. Ulang balik. Kat mana? Bisam'ihim. Berhenti dekat sini. Bisam'ihim wa absarihim. Okey. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ni kan kita jumpa tadi. Ikhfa, kita ready kepada qa. Tapi tadi dengar okey dah tu. Kita ready nak sebut huruf qaf. Okey, terima kasih Puan Syarifah. Okey, terima kasih. Okey, baik. Okey, seterusnya siapa? Silakan. Saya Ustaz. Boleh Siti, Puan Siti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbak. Okey. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Okey, sekejap. Puan Siti ulang dekat sini. Pastikan nun ni cukupkan 2 harakat ni. Wajibul gunnah ni. Ya ayyuhan ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Okey. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Okey, di sini pun cukupkan dengung tu. Min qablikum. Puan Siti ulang balik. Walladzina min qablikum. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Okey, Puan Siti hati-hati ya dekat min qablikum tu. Kalau Puan Siti baca tadi, itu adalah bacaan izhar tu. Min. Sebab dia jelas dah bunyi nun. Sebab sini tadi kita belajar ikhfa. Iaitu dengung tu. Min qablikum. Cuba Puan ambil. Wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Okey, terima kasih Puan Siti. Seterusnya lagi. Saya Ustaz. Apa tu Puan Nadia? Okey. Bagi dulu. Tak apa, semua boleh dapat insya-Allah. Puan Nadia, cepat. Bismillahirrahmanirrahim.
Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was Berhenti dulu. sama. Puan Nadiah berhenti dulu. Cuba Puan Nadiah baca balik tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Puan Nadiah memang susah nak sebut sikit ra Ataupun Bismillahirrahmanirrahim. kalau huruf ra boleh sebut. Ra boleh. Boleh. Kalau boleh maksudnya boleh tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Getarkan sikit je. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tu kena praktis tu sikit. Bagi ada getaran sikit. Sebab Puan Nadiah boleh sebut ra. Sebab ada yang tak boleh sebut ra kan. Yang tu memang susah lah. Tapi Puan Nadiah boleh sebut. Kena praktis ada getaran sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tak apa. Teruskan. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi min thamarat. Okey dulu tak apa. Fa akhraja bih. Berhenti situ. Ambil balik. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Cuba ulang balik Puan Nadia. Fala ni. Fa tu pastikan jelas. Fa. Fala. Fa. Bibir bawah, gigi atas. Fala. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Okey, baik. Terima kasih Puan Nadia. Seterusnya. Saya Ustaz. Okey. Ada 2 orang ke tu cakap? Saya tak dengar. Boleh je, siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wanna kuntum fi raibim Berhenti dulu. Puan Nora ya, Puan Nora. Potong, baca pendek-pendek dulu. 3-4 perkataan. Berhenti dekat raib. Ambil sekali lagi. Wa in kuntum fi raib. Okey, pastikan dekat kun ni kena dengung sikit. Kalau tadi kun tu dah macam izhar tu, kun tu. Wa in kuntum. Wa in kuntum fi raib. Okey. Satu lagi, saya dengar Puan Nora baca macam orang panggil apa? Mengidung tu. Ngidung tu. Maksudnya wa'i. Okey, hamzah ni dia keluar dekat halqum kan, dia tak keluar kat hidung. Jadi wa'i. I dekat dalam, jangan wa'i. Kalau nak tahu Puan Nora keluar dekat hidung ke tak, cuba Puan Nora baca tadi tapi tutup hidung. Kalau bunyi pelik maksudnya hamzah tu keluar dekat hidung juga. Sepatutnya wa'i. I tu masih lagi dekat halqum. Dengung tu baru. Cuba lagi sekali. Wa'in. Wa in kuntum fi raib. Puan Nora cuba tutup hidung, lepas tu baru baca. Cuba. Wa'in. Cuba. Wa'in. Nampak tak? Hamzah tu dah bunyi. Sebabnya hamzah tu keluar dekat hidung. Dia kalau hamzah keluar dekat bawah dia, halqum, memang dia tak akan terjejas. Wa'il. Yang terjejas ni dekat nun. Wa'i. Cuba sebut wa'i. Okey. Kuntum fi. Puan Nora jangan sambung lagi. Tutup hidung, sebut wa'i saja. Wa'i. Dah tutup hidung ke tu?
Wa'i. Tutup hidung. Jangan lepas lagi. Tutup. Okey, sebut. Wa'i. Wa'i. Tengok. Dia dah bunyi lain. Bunyi lain bermaksud hamzah tu tak keluar betul-betul kat tempat dia. Wa'i. I. Kalau bunyi wa'i. I. Bunyi lain maksudnya hamzah tu dah masuk dalam hidung tu. Wa'i. Tu ada mengidung. Tapi sebenarnya kalau kita dah biasa baca orang panggil mengidung, susah sikit kita nak ubah. Jadi kita praktisnya macam tu. Pastikan kita baca huruf yang tak sepatutnya keluar dekat hidung. Bila kita tutup hidung, sepatutnya dia tidak akan bunyi pelik lah. Tak apa, nanti pun orang boleh praktis. Wa'i. Wah tu pun dah jadi hidung. Wah. Wa'i. Okey. Wa'i kuntum fi rob. Fi raib. Fi raib. Okey, sambung je terus. Mimma nazzalna ala abdina. Okey, berhenti dulu. Jangan sambung, berhenti dulu. Okey, sambung fa tu. Ambil sikit-sikit. Fa'tu bi suratim mim mislih. Okey, sa ni dekat mana Puan Nora tempat keluar dia? Hujung lidah kena dekat gigi. Depan. Depan mana? Atas ke bawah? Dalam. Atas. Atas aja. Gigi depan bahagian atas. Mis. Baru dia bunyi nipis. Okey. Mislih. Okey, terus je sambung. Wad'u suhada. Lagi sekali. Wad'u suhada. Sorry. Wad'u syuhada'akum min. Berhenti akum. Okey, sambung. Min tu. Min dunillah. Mana ada lallah tu? Tak ada baris. Nillah. Nillah. Dia baris bawah tu kena nipis. Nillah. Nillah. Okey, lagi sekali. Min tu. Min dunillah. Okey, Allah tu kena panjang ke pendek? Pendek. Panjang. Nillah. Okey, panjang sebab apa? Sebab ada apa nama tu? Huruf lam. Kalau panjang tu sepatutnya kena ada huruf mat kan? Tapi untuk lafaz Allah ni special. Maksudnya lafaz Allah ni memang walaupun kita tak nampak kat situ ada huruf mat alif ke waw ke ya ke, kita memang kena baca panjang dia. Min du nillah. Panjang. Min dunillah. Okey, terus. In kuntum sadiqin. Qi tu tebalkan sikit lagi. Qin, sad. Bagi rasa dekat anak tekak. In kuntum sadiqin. Okey, cuma hati-hati dekat sad ni. Sad ni jangan terlebih. Dia 2 harakat saja. Okey, Puan Nora kena baiki dengung tu. Jangan baca semua huruf dengung. Cara nak berlatih dia tadilah tutup hidung dengan kita lepas hidung. Sama tak bunyi dia? Kalau sama, maksudnya betul. Kalau tak sama, bermaksud bacaan kita tu ada yang kita baca dengung. Tapi kalau yang dengung tu memang dekat hidung lah. Kalau macam tadi wa'i, i tu tak sepatutnya dekat hidung. Itu kena praktis je insyaAllah. Okey, terima kasih Puan. Terima kasih Ustaz. Okey, siapa lagi? Tuan Syed dulu. Puan. Puan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا. Lagi sekali, Puan. Fa'illam sekali lagi.
Tak apa. Wa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Sama juga ni. Jangan walan. Walan, ada dengung sikit. Walan taf'alu. Taf'alu Okay. wa lan taf'alu. Okay, sambung. Fattaku. Fattaqun naral. Lagi sekali. Fattakunna berhenti dekat allati. Fattakunna rallati. Berhenti dekat allati. Fattaquna Okay. Masuk dalam ni, Puan nama apa dah Puan? Seketul. Puan Hadiah. dia. Okay. Fattakunna. Masuk dalam nun. Fattakunna. Fattaqunna rallati waquduhan nasu. Okay, ambil balik. Waquduhan nas, berhenti dekat annas. Ambil dua perkataan je dulu. Sekali lagi. Waquduhan nas. Okay, panjang. Waquduhan nas. Waquduhan nas. Okay. Wal hijarat. Okay, berhenti dulu. Wal hija. Nak berhenti kat sini macam mana? Rat. Okay, kalau dia ta yang bulat macam ni, bunyi dia kena macam ha. Wal hijarah. Okay, Puan Hadiah, dia kalau ta yang buka macam ni baru bunyi wal hijarat. Kalau ta bulat, kita berhenti dia macam ha. Wal hijarah. Roh. Tapi kalau nak sambung dia jadi rotu macam tu kan? Betul. Kalau sambung sebut ta. Kalau berhenti bunyi dia ha. Untuk ta bulat ni. Sekali lagi Puan Hadiah baca wal hijarah, berhenti situ dulu. Wal hijarah. Okay, pastikan ha pedas. Macam mana nak senyum mulut. Wal hijarah. Okay, ta belakang ni jangan pedas. Wal hijarah. Sebab ha tu dekat dalam halqum. Wal hijarah. Okay. Unidud. Okay. Yang kedua huruf apa ni? Puan Hadiah, huruf apa ni? Ain. Ain. Yang depan ni u'i. U'iddat. U'iddat lil kafirin. Okay. Okay. Terima kasih Puan Hadiah. Jadi betulkan sikit lah yang tadi harokat semua tu. Boleh baca tu sebenarnya. Makhraj pun kalau suruh betulkan boleh baca. Wal hijarah. Cuma kena hati-hati je. Okay. Baik. Terima kasih Ustaz. Sama. Okay. Seterusnya siapa lagi? Tuan Said belum? Yes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu. Okay. Wa amilus solihat. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamarah. Lain sekali, kullama ruziqu, pastikan ku ni betul-betul bunyi dia baris depan tu. Munculkan mulut. Ku. Kullama ruziqu minha min thamarah. Okay. Samaratir rizqa. Sambung terus sikit. Qalu, sebab sini ada tanda lam ni. Qalu. Rizqan qalu. Ambil situ, berhenti situ.
rizqan qalu Okey. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل Okey. وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة. Lagi sekali Tuan Syahid, hati-hati dekat walahum ni jangan berhenti lama sangat, dia jadi macam dengung tu. Walahum fi. Walahum ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Okey, baik. Okey, terima kasih Tuan Syahid. Okey dah, cuma yang tadilah baris depan tu pastikan mulut tu muncung betul-betul. Kemudian yang mim mati tu, kena hati-hati sikit sebab kalau terlambat dia akan ada macam dengung. Walahum fiha. Walaupun dia tak cukup 2 harakat tapi dia ada. Dipotong walahum fiha. Okey. Okey. Terima kasih Tuan Syahid. Okey, ada lagi tak? Bersama. Ada lagi yang belum baca? 1, 2, 3, 4, 5. Rasa semua dah baca. Puan Nora? Sambung dia. Dah. Cukup kita berhenti dulu dekat Tuan Syahid. Semua dah baca kan? Okey, ada sikit lagi dalam 4 minit, 5 minit. Ada soalan tak sebelum kita habis? Apa-apa soalan berkaitan dengan kita belajar hari ni ataupun yang kita baca ni? Kita berhenti dekat 25. InsyaAllah akan datang kita. Saya ada soalan. Okey, silakan. Kan ayat yang Tuan Syahid baca tadi ada yang tanda lam kecil tu kan? Okey. Actually tu tanda apa Ini tanda wakaf yang kita tidak boleh berhenti. Lam alif pun. La. La ni kalau dalam kita punya modul tu ada. Tadi tak silap Tuan Syahid ada bagi tahu kan dalam grup tu muka surat 26 ada masuk wakaf tu. Masuk la ni maksudnya apa, kita tak boleh berhenti. Yang ini afdalnya kita sambung. Contoh. Sad lam ni kan. Sad lam ataupun ja ni jaiz, kita boleh berhenti, boleh nak sambung. Ada dalam modul kita, cuma dia belakang-belakang sikit lah. Cuma kalau nampak la ni, kita jangan berhenti dekat sini. Rizqa. Min samaratir rizqa. Okey. Jelas tak Puan Hadiah? Jelas. Okey. Cumanya kadang-kadang setiap mushaf tu kadang-kadang berbeza dia punya tempat lam ni. Tapi yang the best dia adalah kita tengok pada terjemahan lah, sama ada sesuai ke tak. Tapi kalau kita tak tahu, kita tengok saja tanda yang kita baca Quran tu. Quran yang kita baca tu tengok je, follow je tanda tu. Senang. Okay, ada lagi tak soalan lain sebelum kita habis? Ustaz. Tadi yang tempat yang sama tadi Ustaz kan. Kalau kita rizqan qalu tu, kita sambung balik pada hazal tu boleh ke? Hazal atau mesti nak qalu juga? Boleh je haza, tapi terbaiknya qalu jugalah. Qalu haza. Yang qablu tadi dia sebutan yang betul qabl. Betul lah sebab saya dengar dah bunyi dalam tu. Min qabl. Dia ada lam kan? Sebab kalau kita nak tahu betul tak tu, paling mudah lah. Paling mudah kita minta orang lain dengar, kita sebut orang lain dengar. Kemudian kita suruh orang tu eja. Tapi janganlah minta orang yang memang tak tahu nak mengeja Arab ataupun Jawi. Minta orang yang boleh mil qabl. So kita tahu kalau kita tulis, dia tulis betul tu maksudnya kita sebut tu ada lam, bunyi lam. Tapi jangan bunyi baris lah. Macam tadi okey dah. Okey, ada siapa tadi? Puan Ustaz. Ifah katanya. Puan Nora. Okey. Ayat yang ke-26 tu Yang akan datang. 26. Yang yang last tu kan mat silah tawilah kan. Yang tu yang mana ni? Dia berapa harakat? Dia dekat last penghujung. Yang ni ke? Yang saya bulat ni ke? Penghujung ayat. Ni. Mat silah tawilah. Bawah lagi kot. Wa ma yudillu bihi. Wa ma yudillu bihi. Sini. Ya betul. Wa ma yudillu bihi. Itu berapa harakat?
Oh, yang sini. Ini 4 ataupun 5. 4 ataupun 5. Oh, 4 atau 5. Dia macam ni je. Okey. Tengok contoh paling mudah. Tengok dia mat ni ataupun tanda dia macam ombak ni. Selepas dia bukan huruf sabdu, hamzah ni tak ada sabdu, maka 4 ataupun 5. Kalau ada sabdu, maka 6. Macam tu je. Mana-mana kita jumpa macam tu. Tak kisah nama Terima dia kasih. silah tawilah ke, qasirah ke, mat jaiz ke. Itu formula dia. Sorry Ustaz, yang Ustaz cakap sabdu tu macam mana? Waladdallin. Waladdallin. Maksudnya tanda mat tu lepasnya huruf bersabdu. Maka 6. Itu je formula dia. Okey, nanti kalau ada soalan lagi dalam grup, sebab kita dah nak habis beberapa saat, kita kumpul dulu dengan tasbih Terima kafir. kasih banyak Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum semua Ustaz. Assalamualaikum. Semua Ustaz. Salam.